Assalamualaikum. Marilah sama-sama kita mendengar Alkisah Cetera yang ke-15 mengenai Puteri Hang Lipo. Kisah ini bermula apabila Raja Cina telah mendapat kabar mengenai kehebatan Raja Melaka. Raja Cina menghantar sebuah bungkusan yang mengandungi jarum, kain sutera, benang emas, pilu, beserta surat. Raja Melaka sukacita dengan perkabaran itu, lalu menitahkan segala jarum yang dikirim diambil dan pilu itu diisi dengan sagu rendang sehingga penuh. Sultan Melaka menghantar Tun Perpati Putih untuk berlayar ke benua Cina dengan membawa surat balasan. Setelah tiba di benua Cina, mereka telah diarahkan untuk berarah ke rumah menteri yang bernama Lipo. Bermula dengan rumah menteri Lipo, mereka berjalan sehingga menjumpai 7 pintu gerbang istana. Semasa perjalanan, sekumpulan gagak turut mengikuti perjalanan mereka. Setelah tiba, mereka terlihat terdapat satu balairung yang panjang dan tidak berbumbu, dan terlalu ramai datang menghadap Raja Cina. Setelah itu, burung gagak turut mengembangkan sayap untuk menaungi orang yang duduk, disertai dengan huruf dan kilat. Setelah Raja Cina membaca surat balasan, Raja Cina sangat gembira dan sagu yang dibawa terus dihadapkan ke hadapan Raja Cina. Raja Cina terus bertanya, bagaimana sagu ini dihasilkan? Dan Tun Perpati Putih menjawab bahawa setiap rakyat kerajaan Melaka menggelek 1 biji sagu setiap seorang. Raja Cina menyatakan bahawa Raja Melaka mempunyai rakyat yang ramai, tiada beza dengan rakyat Cina. Lantas Raja Cina ingin mengambil Raja Melaka sebagai menantu. Raja Cina turut menitahkan bahawa selepas ini, beras yang dimakan olehnya mestilah dikupas dan tidak boleh ditumbuk. Satu hari, Tun Perpati Putih pergi menghadap Raja Cina dan Raja Cina bertanya, apakah kegemaran makanan orang Melaka? Lantas, Tun Perpati Putih menjawab bahawa makanan kegemaran orang Melaka ialah sayur kangkung yang tidak dikerat dan dibelah panjang-panjang. Oleh itu, Raja Cina menitahkan untuk memasak sedemikian dan menghidangkan kepada Tun Perpati Putih dan orang-orang Melaka. Tibalah waktu untuk pulang ke Melaka. Tun Perpati Putih meminta izin daripada Raja Cina untuk pulang ke Melaka. Raja Cina meminta Raja Melaka untuk menghadapnya kerana Raja Cina ingin mengahwinkan anaknya bersama Raja Melaka. Tun Perpati Putih meminta untuk membawa Puteri Cina ke Melaka kerana Raja Melaka tidak boleh meninggalkan negeri Melaka. Raja Cina bersetuju dan telah mengarahkan Lipo membuat persiapan bagi menghantar anak kandung. Perpati Putih berlayar ke Melaka dengan membawa Puteri Hang Lipo dan rombongan berserta surat daripada Raja. Tiba di Melaka, Raja Melaka menyambut sendiri kepulangan mereka kerana terlalu gembira. Puteri Hang Lipo dimasukkan Islam serta telah melahirkan Suria. Raja Melaka turut bertitah untuk mengislamkan 500 anak menteri yang datang daripada Cina dan disuruh tinggal di Bukit Cina
Mereka juga telah menggali perigi di sana dan anak cucu mereka dikenali sebagai biduan dan Sultan Al-Mansur memberi persalinan kepada Dipo dan kepada semua menteri Cina. Raja Melaka telah menitahkan kepada Tun Telenai dan Menteri Jana Putra diutus ke benua Cina dan dengan itu akan membawa kepada akurnya Sultan Mansur Shah berkirim sembah kepada Raja Cina kerana telah menjadi mentua baginda. Maka Tun Telenai dan Menteri Jana Putra pun berlayarlah ke benua Cina. Semasa perjalanan, terdapat angin besar datang dan Tun Telenai dan Menteri Jana Putra terbias. Mereka pun datang menghadap Raja Brunei. Maka kata Raja Brunei kepada Menteri Jana Putra, "Apakah bunyi surat Raja Melaka pada Raja Cina?" Maka Tun Telenai pun menjawab, "Sembah sahaya Raja Melaka datang kepada Paduka Ayahanda Raja Cina." Dan Raja Brunei pula menjawab, "Berkirim sembah ke Raja Melaka pada Raja Cina?" Maka Tun Telenai pun terdiam. Dengan pantas Menteri Jana Putra pula menambah, "Tiada tuanku. Paduka Ayahanda berkirim sembah kepada Raja Cina kerana arti sahaya itu adalah hamba, iaitu patik sekalian yang berkirim sembah, bukannya Paduka Ayahanda." Tun Telenai dan Menteri Jana Putra pun berangkat pulang ke Melaka setelah tiba masanya. Selepas itu, Tuan Puteri Hang Liput itu sampai ke benua Cina dan surat Raja Melaka diarak dan dibaca pada Perdana Menteri. Raja Cina terlalu sukacita mendengar Raja Melaka berkirim sembah kepadanya. Selang 2 hari, Raja Cina telah menghidapi sakit gatal pada seluruh tubuhnya lalu menjadi kedal. Maka Raja Cina meminta diubati oleh beratus tabib namun tidak sembuh. Namun demikian, ada seorang tabib datang sembah kepada Raja Cina dan berkata, "Tuanku, penyakit ini tidak akan sembuh dengan ubat patik. Sekalian kerana penyakit ini datang bersama." Maka titah Raja Cina, "Apakah sebabnya penyakit ini?" Sembah tabib itu, "Tuanku, ini oleh Raja Melaka berkirim sembah itu. Dan jikalau tiada air basuh kaki Raja Melaka, tuanku santap dan basuhkan muka, tidak akan sembuh penyakit tuanku ini." Dengan ini, Raja Cina pun memerintahkan utusan meminta air basuh kaki Raja Melaka. Sampai utusan ke Melaka bersama surat yang dititahkan, Sultan Mansur Shah memberi air basuh kaki seperti yang diminta. Maka air basuh kaki Sultan Melaka telah sampai kepada Raja Cina dan seterusnya baginda menyantap serta dimandikan menggunakan air basuh kaki Sultan. Lantas penyakit kulit pada Raja Cina itu pun hilang dan baginda berakhir. Dengan itu, Raja Cina tidak mahu lagi bermain sumpah dengan Raja Melaka serta anak cucu Raja Melaka, melainkan dengan muafakat berkasih-kasihan.